Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik murid-murid sekalian, PDPR kita pada petang ini ialah sambungan berkenaan dengan mandi wajib. Ustaz harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks ibadah pada muka surat 33. Jadi sebelum kita memulakan pelajaran kita, seeloknya kita mengambil berkat untuk kita sama-sama membaca doa sebelum kita memulakan pelajaran kita pada petang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tengok muka surat 33 buku teks ibadah, perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib. Kita masuk tajuk hari ini ialah perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib. Baik, Ustaz harap kamu masih lagi ingat pelajaran kita lalu, awal-awal berkenaan dengan mandi wajib. Yang pertama kita ulang kaji sikit. Yang pertama, pengenalan mandi wajib. Kemudian yang kedua, yang kita telah pelajari minggu sebelumnya, ialah berkenaan dengan perintah ataupun suruhan. Allah Ta'ala perintah dalam surah Al-Ma'idah berkenaan dengan perintah mandi wajib. Ayat tu panjang tapi memadai untuk kamu hafal pendek sahaja, iaitu pada keratan ataupun pada ayat wa in kuntum junuban fattahharu. Itulah perintah. Kita diperintahkan untuk mandi wajib. Apa maksudnya? Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu berjunub maka hendaklah kamu mandi wajib. Fattahharu, maka hendaklah kamu bersuci. Bersuci di sini dengan makna diwajibkan kita mandi. Itulah bersuci daripada hadas, yakni hadas besar, dengan mandi wajib. Baik. Kemudian seterusnya tengok perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib. Perkara ataupun sebab-sebab yang mewajibkan kita tu kena mandi wajib. Yang pertama, keluar darah haid. Sebab yang pertama yang mewajibkan kita mandi ialah sebab keluar darah haid. Ini tertentu pada wanita. Sedikit catatan, pelajar wanita, pelajar perempuan, sila catat. Ini suatu yang sangat penting. Darah haid pengenalannya ialah darah yang keluar daripada kemaluan seorang wanita yang berumur 9 tahun dengan waktu dan masa-masa yang tertentu. Keluar dia ada 3 perkara yang kamu kena ingat. Pertama, tempoh maksimum, tempoh minimum, dan tempoh kebiasaan. Sebab tu Ustaz suruh kamu catat. Ini penting bagi kamu yang usia remaja, kamu akan lalui semua benda ni. Baik, qadar masa. Bagi seorang perempuan datang darah haid, qadar masa minimumnya ialah sehari semalam. Sehari semalam, jikalau kita buat kiraan dengan jam, ialah 24 jam. Hasil keluar darah pada perkemaluan wanita tersebut, kiraannya ialah 24 jam, dan keluarnya itu sama ada berlanjutan atau direct keluar dia, bersambung
ataupun keluar ia secara berhenti, keluar, berhenti, keluar, berhenti, keluar. Sebagai contoh untuk kamu faham, keluar cara berterusan, umpama hari pertama keluar darah tersebut, keluar berterusan sehingga dapat masa 24 jam ataupun sehari semalam, maka kamu kena camlah itu darah kamu itu ialah darah haid. Dan kalau kamu semayang, kamu kena tinggal semayang. Baca Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid. Semua tu akan kita bincangkan lagi. Kemudian tempoh kebiasaan. Sebelum tu untuk catatan lagi, Ustaz nak cerita berkenaan dengan keluar darah haid ni secara putus, secara berhenti. Contoh hari pertama datang 2 jam, dia berhenti. Hari kedua datang 2 jam, dia berhenti. Maka hari pertama itu jangan melebihi keluar dia hingga ke hari 16. Maksudnya dalam tempoh 1 hari bulan sehingga 15 dia keluar putus-putus tu dapat hasil masa 24 jam. Maka wanita tersebut darah yang keluar walaupun putus-putus, berhenti, kemudian ada balik, itu dihukumkan darah haid. Baik, panjang sikit perbincangan tentang darah haid ni, tapi cukup untuk permulaan yang kamu kena perlu tahu. Yang keduanya perkara yang mewajibkan mandi wajib. Asbab atau sebab yang kedua yang kamu perlu mandi wajib ialah sebab bersetubuh. Dua pasangan suami isteri melakukan persetubuhan, maka hendaklah kedua-dua mereka mandi wajib, sekalipun persetubuhan itu tidak mengeluarkan mani. Kemudian yang ketiganya keluar air mani. Untuk catatan, kemaluan manusia ini dia ada beberapa cair yang akan keluar. Yang pertama, keluar haid. Ini ketentuan khusus bagi wanita. Darah, walaupun darah dia sendiri, maka darah tu ialah najis. Kemudian keluar juga di kemaluan hadapan air mani. Lelaki pun keluar, perempuan pun keluar. Yang kedua air mazi, perempuan pun keluar, lelaki pun keluar. Yang ketiga air wadi, perempuan pun keluar, lelaki pun keluar. Air mazi ialah air yang cecair yang keluar melalui kemaluan disebabkan sampai satu tahap seorang berkeinginan terhadap perempuan. Maka apabila keluar, wajib dibasuh cecair tersebut karena ianya najis. Dan yang keduanya air wadi. Air wadi ni ada dua pengenalan dia. Air wadi ni, satu, keluar ia disebabkan kita mengangkat sesuatu yang berat, maka cecair tu dia keluar sedikit saja melalui kemaluan kita. Ataupun air tersebut boleh juga keluar selepas mana kita kencing. Habis dah kita kencing, keluar sejenis cecair. Cecair tersebut dinamakan air wadi. Maka air mazi, air wadi, haid, hukuman dia najis. Air mani tidak najis, tetapi wajib kena mandi. Kalau air wadi keluar, air mazi keluar, tak wajib mandi, tetapi wajib basuh. Itu perbezaan di situ. Yang keempat,
perkara yang mewajibkan mandi wajib lagi ialah dengan sebab meninggal dunia selain mati syahid. Seseorang yang telah meninggal dunia maka wajib dimandikan dia. Bagaimanakah kaifiat dan cara memandikan jenazah tersebut? Kaifiat dan caranya ialah seperti mana mandi wajib yang nanti akan disebut kemudian. Cara dan kaifiat mandi wajib. Baik, sedikit catatan, syahid tu apa dia Ustaz? Orang yang mati syahid ialah pengenalan dia. Seseorang yang berperang dengan kafir kerana niat meninggikan agama Allah, lalu dia mati di dalam medan peperangan tersebut, maka itulah dinamakan mati syahid. Maka jenazah dia tidak boleh dimandikan. Sebab apa Ustaz tak boleh dimandikan? Kerana bila kita mandi, darah akan hilang. Sebab Allah Ta'ala memuliakan orang yang mati syahid, sehingga kan darah dia pun tak boleh dihilangkan. Sebab darahnya itu nak jadi saksi di hadapan Allah, kerana dia berjuang meninggikan agama Allah. Baik. Kemudian yang kelimanya, sebab ataupun perkara yang mewajibkan mandi wajib ialah dengan sebab wiladah, bersalin ataupun beranak. Dengan sebab bersalin ataupun beranak, maka kena mandi wajib. Sebab apa? Kita ni bersalin ni, beranak kena mandi wajib. Kerana keluar air mani pun kena mandi wajib. Air mani ialah cecair. Beranak cecair yang telah beku. Cecair mani yang telah beku. Maka dengan sebab itulah antara sebab-sebabnya wajib kena mandi. Kemudian yang terakhir iaitu yang keenam, keluar darah nifas. Untuk catatan pengenalan darah nifas. Darah nifas ialah darah yang keluar melalui kemaluan hadapan seorang wanita ataupun perempuan selepas melahirkan anak. Keluar anak dulu, kemudian baru keluar darah. Maka itu dinamakan darah nifas. Dia mesti keluar anak dahulu. Sama ada darah itu keluar anak tersebut melalui jalan kebiasaan, iaitu pintu hadapan seorang wanita, ataupun dengan cara operation, belah perut lalu beranak dengan cara tersebut, tetap berlaku darah nifas kepada perempuan ataupun wanita tersebut. Sedikit ringkasan yang ingin Ustaz nyatakan di sini. Baik, orang perempuan sebab ataupun perkara yang mewajibkan dia mandi ada 6. Tetapi orang lelaki sebab untuk dia wajib mandi hanya ada 3. Sebab apa? Sebab orang lelaki dia tak keluar darah haid, orang lelaki tak keluar darah nifas, orang lelaki dia tidak bersalin ataupun beranak. Boleh berlaku disebabkan bersetubuh, keluar air mani, meninggal dunia. Sebaliknya orang perempuan ada salah satu daripada 6 perkara tersebut, maka wajiblah ia mandi. Jadi setakat itu dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan murid-murid semua dapat mengerti pelajaran yang kita bincangkan pada petang ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain hari dan masa. Wallahu a'lam.